Hari jadi baru 10 tahun minta dengan opah dia, minta dengan mbah dia handphone. Mbah pula, opah pula sayang cucu. Macam tu orang Kalau bapak mak dia tak beli handphone canggih-canggih ni, beli handphone RM50 tapi opah ada. Mana dia cerdik dah, 10 tahun dia dah cerdik dah. Kalau kita cakap elok dengan dia, dia faham. Ni pergi tepik, pergi maki. Orang ni anak orang kan, setan ni duduk pusing-pusing dalam masjid ni. Nampak? Baru duduk siap. Allah. Kita tak ikut akhlak Nabi SAW. Akhirnya bila mereka remaja, mereka akan menjauhi masjid. Pasal mereka dah coki, dah besar, dah faham. Kalau 10 tahun kena marah dengan tu, siap boleh sini-sini lagi, dah hari. Bila dah masuk 15-16 tahun, dia tak mahu dah. Dia pun ada rasa malu, ada maruah diri. Mau ke kena maki dengan tok siap? Tak mahu dah. Akhirnya apa berlaku? Mereka tak datang ke masjid. Habis lah. Senang kita boleh nampak. Baik. Hal ini disebabkan sesungguhnya Allah SWT sentiasa memelihara baginda daripada runtuhan hawa nafsu. Runtunan, bukan runtuhan, runtunan hawa nafsu dan kesilapan, agar baginda SAW sentiasa bersikap belas kasihan kepada umat baginda SAW dan para makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Taala janjikan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Memang abad Nabi tidak akan boleh ditandingi oleh mana-mana manusia. Sebab yang mendidik Nabi ialah Allah Subhanahu wa taala. Baginda SAW pernah diuji oleh bangsa Quraisy dengan dugaan yang hebat dan pelbagai jenayah yang telah menimpa baginda SAW. Namun baginda tetap bersabar dan berpaling ini daripada kejahatan mereka. Sekalipun perkara ini dilakukan oleh seluruh peringkat kaum Quraisy, maksudnya yang dulu, yang sopan, orang bawahan, para pembesar, orang bangsawan yang hina-hina. Namun setiap kali mereka melakukan perkara tersebut, baginda SAW bersikap berlapang dada dan sentiasa memaafkan. Apa yang orang Quraisy tak buat pada Nabi SAW? Maki, hamun, fitnah, keji, nista, semua ada. Sakiti hati Nabi, perli Nabi, sindir Nabi, kutuk Nabi, cerca Nabi, maki Nabi, sampai panggil Nabi sahirun kadzab. Hanya kerana Nabi ini menjadi seorang Rasul. Dulu Muhammad Al-Amin, dipuji, diberi gelaran Al-Amin. Tak ada manusia yang menerima gelaran Al-Amin di kota Mekah selain Nabi SAW. Bila Nabi dilantik seorang jadi Rasul, dah berubah dah pandangan ni. Nabi ni tukang sihir, Nabi ni pembohong, penipu, tukang telik, kacau. Tengok Nabi sihirkan orang-orang Mekah, ada yang jadi pengikut dia. Kacau lah. Kalau kita baca dalam Quran dan hadis Nabi, banyak kisah-kisah yang ditimpa oleh, yang diterima, yang hadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi baginda tenang, relax. Nabi tak tahan sangat, Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni ashku bathi wa huzni ila Allah. Merintih, menyatakan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila tak larat sangat, Nabi mengadu kepada Allah. Kita pun tuan-tuan tak larat sangat mengadu kepada Allah. Boleh mengadu pada manusia, sebab itu adanya kaunselor. Itu fungsi dia. Kaunselor tu tak boleh menyelesaikan masalah kita, tuan-tuan. Dia tak boleh menyelesaikan masalah kita, tapi dia boleh mendengar
dan membimbing kita mengatasi masalah kita. Kita ada masalah, jumpa dengan kaunselor kita. Tuan, saya ada masalah. Masalah apa? Masalah ni. Macam ni lah tuan. Macam mana tuan? Ada tak tuan bermunajat kepada Allah? Kalau kita ada, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah SWT tolong. Itulah kaunselor. Tapi sebenarnya yang sebaik-baiknya kita patut mengadu kepada Allah Subhanahu wa Taala, bukan kepada manusia semata-mata. Jadi Nabi SAW macam tu, bila dah tak larat sangat, Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu wa Taala. Mengadu kepada Allah. Terutamanya ketika baginda SAW berada di kota Mekah. Banyak tekanan yang dihadapi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, terutamanya selepas kematian Abu Talib dan kewafatan Siti Khadijah radhiyallahu anha, yang tahun yang dikenali sebagai tahun duka cita, Amul Huzni, Amul Hazan, Amul Huzni. Baik. Jadi Nabi SAW bila berhadapan dengan dugaan-dugaan yang hebat ni, baginda berlapar dada, macam Mufti Negeri Sembilan sebut semalam, ke balik semalam, orang kutuk dia, orang cerca dia dalam Facebook. Sebab apa? Sebab dia menyatakan yang Negeri Sembilan kita mengharamkan, Nabi Ustaz mengharamkan fahaman akidah Wahabi, tak boleh disebarkan Negeri Sembilan. Kalau kutuk dalam Facebook tuan, ada yang kutuk pasal Datuk Yusof ni tak pakai janggut. Dia kutuk Datuk Yusof, mufti. Awak punya ilmu takkan mana nak kutuk mufti Datuk Yusof ni, Datuk Mufti Negeri Sembilan, guru kami dulu. Dia hafal kitab Matan Alfiyah. Apa kitab Matan Alfiyah? Satu kitab nahwu di dalamnya ada 1000 bait syair. Dia hafal semua sekali daripada kulit ke kulit tuan. Ni dia orang yang berilmu. Kita ni nak mutuk-mutuk ni, ilmu kita tak kat mana. Suruh baca Fatihah pun salah. Betul lah tak? Jadi kita nak kutuk-kutuk apa? Kita boleh menegur, kita boleh mengkritik, kita boleh memberi pandangan, tapi kita jangan mengeji. Jangan mengeji. Sebut pula, ni mufti tak ada janggut ni, satu dia harap Wahabi. Apa kena mengenai janggut dengan Wahabi? Wahabi itu perkara akidah, bukan perkara syariat. Janggut itu perkara syariat. Dia sebut di ujung tu, saya memang setuju. Saya kata inilah seorang alim yang cuba mengikut akhlak Nabi SAW. Dia kata, apa yang saya hadapi ni apa sangatlah, kalau nak dibandingkan dengan cabaran yang dihadapi oleh Nabi SAW. Tak ada. Takkan kalau kutuk dalam Facebook, mufti tak simpan janggut, tak ada. Tak. Sikit no itu. Nabi lagi teruk, dipanggil tukang sihir, pembohong, penipu, tukang telik. Lebih teruk lagi. Orang keji Muhammad tunjukkan mukjizat, boleh belah 2 bulan. Kena keji juga. Mula-mula dikeji Nabi itu pembohong. Bila Nabi tunjukkan mukjizat, dikeji pula Nabi, dikata pula Nabi itu tukang sihir. Tengok Nabi, tukang sihir tengok dia boleh buat bulan itu terbelah 2. Nampak? Allah. Kita mufti takkan kena kutuk dalam Facebook, ustaz kena kutuk dalam Facebook, kena aib dalam Facebook. Apa hal? Tak ada apa. Tak apalah kamu kutuklah, aibkanlah saya. Tak apa. Esok orang aibkan kita balik.
Ada benda tak puas hati, cerita secara peribadi, tak apa, ada masalah. Saya bukan sempurna, saya pun banyak buat. Ada apa-apa cakap lah betul. Ni yang pergi cerita dalam Facebook, buat apa? Pergi batal dalam Facebook, buat apa? Macam mereka kutuk Mufti Negeri Sembilan tu. Berapa banyak dosa kita kutuk tu. Kalau kita sempat minta maaf, tak apa. Kalau kita sempat minta maaf, jap. Pahala kita beri ke dia, dosa dia kita ambil. Jap. Tapi satu usaha, alhamdulillah, lapang Nabi. Ni nak cuba ikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita macam, kalau kita jumpa, kalau ada bom simpat memang aku letup